Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح آبائه وأزواجه وأصحابه والقرابة والتابعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إلى آخر آية. صدق الله العظيم. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. Pertamanya terima kasih kepada Tuan Imam, Tuan Pengerusi, seluruh ahli dan kuasa surau, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Allah yang mana tidak dapat saya nak sebutkan nama seorang demi seorang. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini dikurniakan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini dikurnia keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah dengan segala nikmatnya. Allah Ta'ala temukan kita pada malam ini, yang mana hari ini Pejam celik masa yang berlalu begitu pantas. Saya kira tuan-tuan, masa yang Allah berikan kepada kita hari ini satu nikmat yang mana tidak dapat semuanya menerima. Ada yang Allah Ta'ala beri nikmat seketika pergi meninggalkan kita. Hari ini Allah bagi nikmat kehidupan. Sedar tak sedar, hari ini adalah hari yang ke-11 dalam bulan Jamadil Awal 1443 Hijriah. 11 hari dah kita pindah dalam bulan Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ala kulli hal, apapun kejadian, kita syukur pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan cara kita syukur ini, Allah Ta'ala sentiasa memanjangkan nikmatnya kepada kita. Nikmat kita boleh main surau, nikmat kita boleh berjamaah, nikmat kita boleh mengaji. Pasal kita duk dengar kata dah 2-3 bulan ni akan meningkat pula. Tak tahulah kajian manusia akan meningkat. Kita bimbang takut meningkat dia ini ditutupkan pula waktu Ramadan kita. Kita doa harap-harap kita lah antara hamba Allah yang syukur dengan nikmat syukur ni. Allah bagi nikmat ini berterusan kepada kita. Mudah-mudahan jangan ada lagi istilah tutup Ramadan, jangan ada istilah lagi tutup Hari Raya Syawal dan sebagainya. Dan alhamdulillah tuan-tuan, syukur pada Allah Ta'ala atas segala nikmatnya. Pada malam ini dengan izinnya juga kita dapat bersama-sama berhimpun dan satu majlis yang mulia di malam yang mulia. Kita sambung kembali dalam kitab Al-Jawharil Mawhub wa Munabbihatil Qulub. Kita masuk pada bab yang ketiga. Itu yang ada kitab bab yang ketiga.
ataupun disebutkan babul tsalits fi fadilah bismillahirrahmanirrahim, pada menyatakan kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala asy-syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullahu ta'ala fi kitabih wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi muka surat ke-35 kitab Jawinya, kitab Ruminya, muka surat 20. Bab yang ketiga, setelah kita dah membahaskan dua bab yang lalu. Dan kata musannif rahimahullahu ta'ala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dhaba asy-syaitanu 'anhu kama yadhubu ar-rasasu 'ala an-nar, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi SAW, tiada daripada seorang hamba yang berkata Bismillahirrahmanirrahim, melainkan hancur syaitan seperti hancur timah di atas api. Permulaan muqaddimah dalam bab ini, Nabi sebut siapa-siapa yang baca Bismillah, tidak ada yang lain kecuali hancur syaitan yang ingin mengganggu kita. Dalil ni menunjukkan kita sentiasa digoda oleh syaitan. Ni dalil. Bila Nabi sebut kata baca ni, ada syaitan yang terkesan, maknanya syaitan itu sentiasa menghampiri kita. Syaitan ni tidak pernah putus asa. Nah, dia takkan biarkan kita senang lenang dengan ibadat kita. Dia berjanji pada Allah Ta'ala, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala sebut bagaimana syaitan janji dengan Allah. Kemudian mereka akan mengganggu kita ini. La'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dia akan ganggu depan, belakang, kiri, kanan. Dan dikatakan dia tidak akan membiarkan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ini syaitan janji pada Allah. Nabi sebut di sini, tiada daripada seorang hamba yang berkata, maknanya hamba Allah yang berkata dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Apa kesan daripada Bismillahirrahmanirrahim ini? Yakni hancurnya syaitan seperti hancur timah, leboknya timah ni di atas api. Macam mana kita dah tengok orang yang leburkan timah yang berbentuk asalnya akhirnya menjadi lebur. Begitulah keadaan hamba Allah yang tidak melepaskan lidahnya berkata kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim ini, melainkan hancur leburlah syaitan itu seperti timah di atas apinya. Baik. Dan daripada Atha ibnu Jabir berkata ia, tatkala turun Bismillahirrahmanirrahim ini, lari segala awan kepada masyriq dan diam segala angin, dan bergerak-gerak laut, dan menanti segala binatang mendengar dengan telinganya, dan direjam segala syaitan daripada langit, dan bersumpah Allah Azza wa Jalla dengan kebesarannya. Allahu Akbar. Kata Atha ibnu Jabir, bila turun ayat ini, banyak yang menjadi kesan. Antaranya lari awan ini kepada masyriq. Maknanya kehebatan ayat ini sehinggakan angin pun tak bergerak, diam. Dikatakan juga laut ini bergerak-gerak, binatang pula menunggu untuk mendengar dengan telinga mereka. Dan disebutkan syaitan ini direjam.
Kita pun mula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dalil menyatakan syaitan itu direjam. Kita minta pada Allah ta'awudz. Nah, kalau a'udzubillah kita guna istilah dia apa dia? Ta'awudz. Kalau bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Ini tuan-tuan mengaji belaka. Kalau subhanallah, tasbih. Kalau alhamdulillah, tahmid. Kalau Allahu Akbar, takbir. Kalau tahlil, la ilaha illallah. Ini istighfar, astaghfirullahalazim. Nak disebutkan bahawasanya syaitan itu direjam daripada langit. Dan Allah bersumpah dengan kebesarannya. Ini kita tengok tanya tuan-tuan, kalimat Allah ini bersumpah dengan kehebatan Allah. Yang layak mengatakan hebat Allah je. Allah Ta'ala ni layak nak puji Allah. Allah Ta'ala layak nak membesarkan Allah. Allah Ta'ala layak segalanya untuk Allah. Kita ni kena ingat. Ini kita panggil, hari ni orang keliru dengan perkataan Khaliq, makhluk. Dua ayat ni. Khaliq, makhluk. Dia sapu kata pada Khaliq ini yakni yang menciptakan, yakni Allah. Khaliq tu Allah, makhluk tu yang diciptakan. Sebab tu kita ni jangan berharap dengan yang dimiliki. Kita ni dimiliki Allah. Biarlah kita ini berharap kepada yang membuat pemilik itu, membuat yang dimiliki itu, yakni pemilik. Pemilik itu Allah. Kita dimiliki oleh Allah. Allah Ta'ala yang bagi kita. Kita bukan pemilik sesiapa. Kita ini adalah yang Allah Ta'ala. Jadi Khaliq tu Allah, makhluk tu manusia, ataupun segala makhluk yang ada seluruh alam. Ataupun kita tak sebut makhluk pun boleh. Kita sebut kita ni hadis, benda baharu. Dulu tak ada, lah ada. Yang pertama, Allah Khaliq. Memuji Allah Khaliq. Khaliq memuji Khaliq, ini benda yang selayaknya. Allah memuji Allah. Dalam ayat ni kita sebut bahawasanya Allah bersumpah dengan kebesaran dia. Allah nak abad kata aku ni hebat, layak. Yang kedua, Khaliq memuji hadis. Allah puji kita, manusia. Dalam Quran Allah sebut kuntum khaira ummah. Kita mengaji ayat ni kan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, ila akhir ayat. Allah Ta'ala sebut kalian semua ni sebaik-baik umat manusia yang diciptakan. Allah puji kita ni semua sebaik-baik umat. Tapi dia ada golongan mana? Tu. Malah Allah pukul rata, kalian semuanya terbaik, umat terbaik. Yakni mereka yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah puji makhluk. Benda tu serah ke Allah. Allah nak puji siapa. Dan yang ketiga, hadis memuji Khaliq. Kita memuji Allah. Ini wajib hukum dia. Memuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Tuhan memang wajib bagi kita. Adapun yang keempat, hadis memuji hadis. Saya puji tuan-tuan, boleh tak? Dibenarkan. Tetapi hati saya ni tak terpesong sikit pun tinggalkan Allah. Saya boleh kata haji ni hebat, rajin, tak ada orang lebih rajin, tapi dalam hati saya Allah yang gerakkan dia jadi rajin. Tak boleh lepas Allah. Orang bagi bantuan, tuan-tuan duk rajin sumbang dalam dana masjid, dalam tabung surau, dalam tabung madrasah, ustaz, tuan-tuan rajin. Dan kami ni boleh memuji, tapi kami tak boleh lepas ke Allah. Saya tak boleh kata surau ni paling hebat lah, tak ada surau lain paling hebat dalam Malaysia ni yang menyumbang
Kalau tuan-tuan tak menyumbang, tak tahulah, tak tahu jadi apa kat sekolah kami di Sabah tu, tak boleh. Saya kata terima kasih banyak tuan-tuan, memang baik hati. Tapi bila hati saya ingat Allah yang menggerakkan hati tuan-tuan untuk menyumbang. Boleh puji. Lawa lah anak dia ni, ya Allah segak sungguh. Dalam masa yang sama, ingat Allah yang bagi segak. Bukan sabit mak ayah. Nikah habis dua-dua mak ayah putih pun, kalau Allah nak bagi anak hitam juga. Kan kita lah ni duk cari bini, nak bini putih. Pak hitam, keluar hitam marah bini. Awak nak hitam tak ikut muka, dah bang hitam badan kan. Kadang-kadang hitam ke hitam keluar putih pun ada. Kita pun pening kepala, lagu mana ni, kau nak oleh kau. Marah bini, hampir duk ngawang awak. Awak keluar anak tak ikut kulit hitam. Lah Allah nak bagi putih, ikut dia. Tak. Kalau keluar elok tak elok, cerdik pandai ke apa-apa, kena ingat pada Allah. Maka dalam ayat ni sebut bersumpah Allah dengan kebesarannya. Allah Ta'ala ni bersumpah dengan kebesarannya. Maka disebut, tiada disebutkan namanya atas penyakit, melainkan disembuh akan dia. Dan tiada disebut akan dia suatu atas suatu, melainkan diberkatkan padanya. Allah. Orang sakit, kita habis tak tahu nak buat apa, baca bismillah. Cucu duk sakit, teriak tengah malam kan, duk pening, lipu tak tolong mai Ustaz, cucu saya ni teriak tak berhenti Ustaz. Kita ni kurang-kurangnya bismillahirrahmanirrahim disebut dalam kitab, melainkan disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Bismillah. Mula dengan bismillah, ada berkat. Dalam kitab sebut, bila sebut perkataan bismillahirrahmanirrahim, ada keberkatan pada sesuatu perkara berlaku atas permulaannya bismillah, ada berkat di situ. Majlis ada bismillah, kan? Kita baca Quran dengan bismillah. Kita duduk di pejabat, masuk dengan bismillah. Masuk pasar dengan bismillah. Nak masuk pasar malam dengan bismillah. Mudah-mudahan ada berkat. Berkat ni jadi lagu mana ni? Orang lain keluar habis 2,000, kita keluar habis 50 ya. Pasal Allah nilai dunia ni kita tak cari sangat. Kita habis sikit jawaban dunia, tapi akhirat Allah bagi gerak hati kita untuk lebih. Hari ni orang duk kalut pergi Langkawi, coklat pergi habis. Sampai dia buat syarat, satu resit, 2 je coklat daim. Orang duk gila daim tu. Kita macam mana tak payah duk gagah. Bubuh hak tu lagi tinggi. Ya kan? Duk mes mawa semungkui, balik duk gigit-gigit dalam kereta 4-5 biji. Malam duk bangkit kencing kerak. Saya buat rupanya daim. Tapi benda ni kita bukan nak sabit daim tu punca macam mana. Tapi hak nak bagi sakit kencing pun ni kerja Allah. Kita mengaji lagu tu. Boleh kita kata hang jangan duk makan manis sangat, satgi hang sakit. Ya, pesan, tapi bukan sakit kerana makan tu, kerana Allah bagi. Saya teringat, betul-betul saya teringat tuan-tuan waktu tu, Allah. Saya pernah sebut dalam satu forum. Mereka jemput saya secara mengejut. Saya mai bukan untuk jadi panel, bukan mai untuk nak jadi ahli forum. Saya mai untuk menghadiri sahaja. Contohlah, contoh buat forum malam ni, saya balik kampung, saya dengar kata ada forum ustaz ni, saya kenal tiga-tiga ni, saya nak mai lah dengar. Mereka nampak saya, mereka panggil saya duduk kali. Oh, tak sedia. Minta cakap juga, serang dorang juga lah tu. Dah lah tak jemput, dorang juga. Kita pun panel jadi mengejut. Tanyalah moderator kat saya ni pengalaman. Tajuk waktu tu Al-Quran, kau tak silap saya. Saya pun ceritalah, Quran ni nak hafal dia payah, nak ingat lagi payah. Tambah kita pula orang Melayu suka makan kepala ikan. Saya dah sebut benda-benda pantang larang dulu ni. Dulu mengaji ni, saya baru faham. Dulu tutur guru tak bagi anak murid ni mengapai makan kepala ikan, makan kambing banyak. Saya tak faham pergi dulu. Rupanya tu guru nak balun, tak bagi nak murid makan. Dulu kita pun dia kepala ikan ni tengah makan. Tinggal rupanya dia pun kepala hidang kau dalam. Dia pun kepala dengan mata. Oh, hak tu
Dengan kambing kita pun sikit-sikit dia kata jangan banyak sangat benda-benda lagu ni, kurang, hafalan diganggu. Saya sebutlah malam tu, saya kata kita ni makan kepala ikan dah lah apa payah, lepas tu makan kepala ikan banyak-banyak lupa. Saya duduk sebut lagu tu lah, saya tak lapis hak belakang tu, kata hak bagi lupa tu Allah. Mari ke panel kedua tu dia buh kat saya, kata Ustaz, saya nak sentuh sikit hak panel tadi. Menaknya bukan kepala ikan bagi lupa, hak bagi lupa ingat ni Allah. Saya pun betul lah. Waktu tu saya pergi sebut tentang kepala ikan dia, saya tak sebut hak sebaliknya hakikat tu Allah. Jadi memang nak sebut bahawasanya apa pun berlaku tuan-tuan, kita boleh sebut sabit dia, tapi tak boleh kata confirm benda ni punca dia, tak boleh. Ya, kita kata dia ni gauk ni confirm kuat makan seafood. Seafood, makanan seafood. Kita kata tak ke, ada orang tak makan, Allah bagi jadi juga. Nah, kita tak mandi hujan, demam juga tak. Orang kata ni mandi hujan banyak, budak ni dah tak keluar mana dia, demam kena. Covid kita tak keluar jumpa orang pun nak kena juga. Penuh belah-belah kita tengok KL Selangor sana. Hak rumah tingkat 10, 20. Dia buat cerita duduk dalam rumah ni tak keluar pergi mana pun, dia main kuat angin. Positif kawan ni. Kita nak sebut kata ketiak lagu mana ni ketiak, tapi habuan dia Allah Ta'ala punya. Tapi bismillah ini membawa kepada kesembuhan penyakit dan membawa kepada keberkatan padanya. Baik. Dan kata lagi Ibnu Mas'ud, syaitan orang mukmin itu kurus. Syaitan orang mukmin itu kurus. Syaitan orang mukmin ni kurus pasal apa? Kita orang beriman tak beriman, syaitan confirm ada. Tapi syaitan hak duduk dengan orang beriman ni kurus. Pasal apa kurus? Pasal tiap kali baca bismillah syaitan lari. Nak makan bismillah syaitan lari. Nak tidur bismillah syaitan lari. Nak masuk rumah bismillah syaitan lari. Nak buat kerja bismillah syaitan lari. Syaitan gamak nak main kat kita kacau bismillah lari. Lari banyak-banyak kurus ya. Kurus syaitan. Syaitan buat ada kurus dengan gemuk. Ingat orang kita ya. Syaitan buat ada gemuk kurus. Nah, itu kata Ibnu Mas'ud. Maka kata Qais Ibnu Al-Hajjaj, bagiku oleh syaitanku, masuk aku pada engkau padahal aku seperti unta dan aku sekarang seperti burung ciak. Kataku, kerana apa demikian itu? Katanya, engkau menghancur akan daku dengan zikrullah ta'ala. Ni syaitan ni cakap kepada Ibnu Al-Hajj, katanya tahu ni. Bila syaitan ini kata, mula-mula kau ni macam unta, lah kali kau jadi burung ciak. Maka kata dia ni, sebab apa jadi hang kurus lagu ni, hang jadi kecil? Sebab zikrullah ta'ala ini menyebabkan syaitan dia jadi halus. Bahasa mudah dia, syaitan takut dengan bismillahirrahmanirrahim. Syaitan takut. Kalau kita makan tak baca bismillah, syaitan makan bersama kita. Kalau kita berjimak suami isteri tanpa bismillah, syaitan akan berjimak bersamanya. Tuan ingat, kita makan tak baca bismillah, disebutkan dalam kitab, baca bismillah ni tak baca waktu makan ni, tiba-tiba teringat tengah makan tak baca bismillah, terus sebut bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ataupun dah makan habis baru teringat bismillahi awwalahu wa akhirahu, syaitan muntah balik. Tidak syaitan makan bersama kita. Perbuatan apa tanpa bismillah, syaitan akan turut bersama-samanya. Dan sabda Nabi SAW, tiada ditolak doa yang dimulai dengan dia, yakni bismillahirrahmanirrahim. Doa yang mula dengan kalimat bismillah ini, maka tak ditolak doanya, maqbul, kata Nabi. Jadi kita baca apa-apa pun kena bismillah. Jangan duduk-duduk bangkit-bangkit Allah biasa nak. Dia mesti ada kita sebut dia ni.
muqaddimah dia bismillah. Muqaddimah kita panggil ni mula-mula bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah contohnya. Barulah masuk doa. Kita terus Allahumma fil lana dhunubana. Bismillah tak ada. Maka dia kemungkinannya kalau kita ambil pada hadis ni Nabi sebut yang ada bismillah tidak ditolak. Yang tak ada mungkin ditolak, mungkin diterima. Serah pada Allah. Tapi yang siapa mula dengan bismillah ini disebut kata Nabi tiada ditolak doanya. Maknanya doa itu diterima yang ada bismillahirrahmanirrahim itu pada awal-awalnya. Baik. Dan sabdanya bahawasanya umatku datang mereka itu pada hari kiamat. Berkata mereka itu bismillahirrahmanirrahim. Maka berat kebajikan mereka itu pada mizannya. Nabi sebut kita ni umat-umat Nabi ni hari kiamat mai depan Allah Ta'ala baca bismillah ni berat terus timbangan dia. Kita nanti akan ditimbang tau amalan kita ni. Atau kita sebut dihisap, dihitung, dinilai. Nilai ni dia ada dua, nilai baik dengan nilai tak baik. Kalau banyak baik ringanlah yang tak baik. Dia naik lagu baik berat. Tapi kalau berat ni naik tanghat tak baik ni banyak, ringan tu akan naik pada yang baik. Jadi bismillah ni dibaca kata Nabi berat terus timbangan kebaikannya. Dan dikatakan pula maka berkata segala umat yang lain. Umat yang lain ni bila tengok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberatkan kebajikan pada mizannya, maka mereka pun maka berkata segala umat yang lain, yakni selain umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang memberatkan timbangan umat Muhammad? Ini cerita tentang di akhirat kelak ni memang umat Nabi sangat beruntung. Kita selalu dengar nabi-nabi yang lain tak boleh bagi syafaat. Nabi kita dapat bagi syafaat. Jadi umat Nabi Muhammad tidak ada sesuatu yang merugikan, semua untung lebih pada umat yang lain. Walaupun jarak kita jauh di belakang, kita tak berdepan di hadapan mereka, kita duduk di hujung-hujung, tapi Allah angkat martabat umat yang mana berlaku pada umat Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wasallam. Maka tanya umat yang lain, apa yang memberatkan timbangan umat Muhammad? Maka berkata segala anbiya bagi mereka itu. Bila ditanya pada nabi-nabi mereka, para nabi mereka menjawab, adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam permulaan kalam mereka itu 3 nama daripada segala nama Allah Ta'ala yang mulia. 3 nama, Bismillah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jawab para nabi yang lain, umat Nabi Muhammad ni lebih dia kerana dia mula dengan apa berucapan dia. Meletakkan 3 nama yang besar daripada nama yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dengan namanya Allah yang maha pemurah, yang maha penyayang. 3 nama kita ni umat Nabi selalu mula. Maka Nabi yang lain cerita pada umat-umat mereka. Itulah punca beratnya timbangan umat Nabi kita. Baik. Jikalau dihantarkan dia di dalam satu daun neraca dan dihantarkan segala kejahatan makhluk sekaliannya di dalam daun neraca yang satu lagi, nescaya berat kebajikan mereka itu. Diberi gambaran jika bismillah ini diletakkan di satu daun yang namanya daun neraca ini, kejahatan makhluk semuanya yang ada di dalamnya, maka dikatakan daun satu lagi diletakkan kepadanya. Di dalam daun satu lagi, nescaya berat kebajikan mereka itu. Bandingannya tuan-tuan, segala jahat makhluk banding dengan bismillah ini, bismillah lebih berat banding dengan kejahatan makhluk. Hebatnya Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tu pun tak mau baca bismillah banyak kita ni.
Kita kerja nak ringkas belaka. Nak sebut nama Allah pun tak boleh. Dalam ayat ni kita mengaji tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok elok. Katanya daripada nabi yang lain sebut apa? Umat Nabi Muhammad sebut 3 nama Allah. Yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim. Hari ni tuan-tuan, kita duk sebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Salah ke tak salah? Bid'ah ke tak bid'ah? Puak-puak Wahabi mai hari ni sebut kata siapa-siapa yang zikir Allah itu adalah bid'ah. Allahu akbar. Tuan-tuan jelas tahun ni Allah sebut bismillah dengan nama Allah. Kita duk zikir. Saya nak tanya tuan-tuan lah, zikir hak mana paling mudah kalau suruh buat malam ni? Subhanallah. Mungkin kalau lama-lama tergeliat lidah. Subhanallah, 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 subhanallah. Dah kali tengok subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau buat 1000 kali, lama-lama tengok alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Al pun hilang, madu pun hilang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nama Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Payah juga. La ilaha illallah rupa agak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak kali la ilallah, la ilallah, la ilallah, la il. Hilang semua maka. Tapi zikir hak mudah kali Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Kita ni diajarkan Nabi biar ringan tapi mudah. Kita nak buat istiqamah. Jadi kita beramal dengan zikir, zikrullah, ingat Allah. Kita ingat Allah sebut Allah. Takkan tak boleh sebut Allah kot. Dia kata apa? Zikir hanya boleh pakai subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilallah. Allah tak boleh. Siapa buat Allah bid'ah, Nabi tak ajak. Oh berat. Buat ni makin merapu, makin penat kita. Kita nak dengar, mereka ni boleh dengar tapi duk dengan duk terima bulat-bulat. Hari ni orang muda suka. Pasal puak ni semua benda tak boleh buat, seronok mana. Tak payah buat, tak payah buat. Mayang tak payah wirid masing-masing. Malam Jumaat tak payah Yasin, bid'ah belaka. Kalau ikut ni tuan-tuan, kita hidup semua senang. Habis mayang ya belah, habis mayang belah. Jaranglah saya jumpa tuan-tuan kita ni kalau hak jenis kaki kata tak mau wirid jemaah, wirid sendiri, jarang tu. Habis kuat kita tengok puak ni, habis salamnya dia lipat jadah dia belah. Allah, tuan-tuan cuba kira tuan-tuan, budak-budak muda kita lah ni mengaji Quran dah tak pandai. Wirid kalau tak erti, kalau tu imam tak tolong ajak, tu imam tak baca derah, makmum lain tak ikut, budak hak main belakang duk tumpang ikut, lama-lama dia erti. Kalau main duk senyap, sampai ke sudah dia tak ada wirid. Sampai ketua. Wirid ni benda apa tuan-tuan? Allahumma ajirni minan nar, minta jauh neraka. Astaghfirullah, minta ampun. La ilaha illallah la syarikalah. Allahumma antas salam. Semua doa belaka. Bukannya kita minta apa. Nak mati pun tuan-tuan, kita mengaji dah kalimat la ilaha illallah sebelum ni. Bab sebelum la ilaha illallah. Tuan-tuan bayangkan nak mati, kita diajar Nabi suruh sebut pada telinga orang nak mati itu la ilaha illallah. Ketika mana orang yang nak mati itu nak sebut pun tak boleh la ilaha illallah, maka diubah perkataan menjadi Allah. Sebut la ilaha illallah. Kawan tu nak sebut tak boleh. Dia takat ya. Takat nak la ilaha illallah tak boleh susun. Jadi ulama ajarkan cukup dengan kalimat bisik kat dia Allah. Dia dengar Allah tu dia sebut sudah Allah. Cukup mati dia, dia terima mati dia sebab ketika mati dia ada Allah. Hati dia ada Allah. Kita pula malam sebelum kawan tu nak mati ngaji tajwid 6 harakat. La tu tajwid tu ajak tang la ada hamzah lepas tu 6. Kan? Macam ayat ni lah amma yatasaalun. La pun lepas lam alif jumpa hamzah ilaha, kita pun la ilaha illallah. Esok tu kawan nak mati, dia main-main kawan tu panggil keluarga, panggil tolong talqin sat, kami duk sebut tak boleh apa. Kawan mengaji tajwid duk pergi sebelah kawan nak mati tu la ilaha, kawan tu
Dia kalau dia boleh abang kata nafas aku pendek, jangan duk buat 6 lagi dah. Waktu tu tak ada dah hang Kori Malaysia ke Korea antarabangsa pun tak payah duk buat la. Kawan tu duk bilai, duk pergi sebelah azan la ilaha illallah dia. La ilaha illallah. Mati dulu kawan tu, tak ada dua. Duk dengar dia ya, bila nak habis hang ni aku tak tahan. La ilaha illallah. Panjang tak Allah tak apa. Dia tak boleh naik kuat depan, dia kata aku boleh tak Allah. Allah menjadi dah. Kalau dia boleh tekat la je, rugilah. Kan? Maka dia ajarkan Allah. Bayangkan tuan-tuan yang pi ketika mana ada orang tu nak mati. Tuan-tuan tengah duk bisik kat dia Allah. Mai puak Wahabi, salah pi kan. Hei, jangan sebut Allah Allah. Bid'ah. Mampu mati dulu kawan tu, tak ada nak ni kepala lah ni. Ini saya kira lah tuan-tuan. Yang mana pun saya pergi ada live kan tak ada live sebut benda ni. Pasal kesian kat masyarakat hari ni pening kepala. Sebut nama Allah tak boleh. Tuan-tuan ikut logik akal ingat. Allah sebut dalam Quran. Qul huwallah. Katakanlah wahai Muhammad, Allah. Sebut Allah. Iqra' bismi rabbik. Iqra' bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu. Tuhan Muhammad siapa dia? Allah. Allah. Sebut Allah. Masya Allah. Dalam ayat kita bismillah ni pun ada nama Allah. Dengan nama Allah. Sebut nama Allah. Jadi masalah kita di akhir zaman ni. Subhanallah. Bukan orang kafir tak bagi, orang Islam tak bagi. Ni pening kepala lah ni. Islam yang punca pecah belah Islam balik. Baik, kita tengok lagi sabdaannya Nabi SAW. Ni cerita tentang kelebihan ayat Bismillahirrahmanirrahim ni lah. Ni bab kita ni, jangan tuan-tuan ada fikir pula apa yang lebih dia ni. Lebih tentang ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dan menjadi Allah Ta'ala akan ayat ini menyembuh daripada tiap-tiap penyakit. Tiap-tiap penyakit Allah bagi jadikan. Jangan terlepas dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lepas. Hang tok bomo ke, hang tu apakah, dukun ke, tak kira lah. Kalau tuan-tuan dengar orang tu baca tak mula bismillah, ni bahaya. Sebab bismillah ini ada keberkatan, boleh menyembuhkan segala penyakit Allah bagi. Maka kita pun paling kurang tuan-tuan, cucu duk teriak sakit demam, tak tahu nak berubat mana, PKP nak jemput orang main berubat di rumah pun payah. Bacalah bismillah sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dengan nama Allah Murah Menyayang. Dengan nama Allah Murah Menyayang. Nama Allah. Allah dengar kita dah sebut dengan dia ni, Allah dengar. Jadi Allah ni suka mendengar orang yang menyebut-nyebut akan Allah, maka Allah boleh sembuh. Boleh. Doa ada doa-doa panjang lagi ada lah. Tapi bismillah itu satu ayat daripada ayat Al-Quran. Allah sebut wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Kami turunkan Al-Quran ini menjadi syifa, pengubatan, berubat boleh. Jadi malam ni tuan-tuan boleh jadi tok bomo di rumah seorang-seorang baca ayat sikit dekat apa ayat botol mineral tu satu, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Besok dengar jiran anak nak teriak teruk, nah ambil ayat penawar. Jadi bismillah. Tulis tentu ayat bismillah. Ayat bismillah. Awak baca bismillah ya aku malam tu 1000 kali boleh. Ada masalah. Tapi niat ikhlas lah. Ni niat baca bismillah, lepas tu tulis tentu ayat penawar bismillah Haji Kasim. Buh nama dia besar pada bismillah. Bismillah kecil tapi Haji Kasim tu terkenal. Tak ada kena-mengena nama saya tembok kudan ya. Saya lagi kena tepak lah. Dia kata ustaz ni kata kat aku tak buat pun dah. Saya orang lain tak ada petik nama pun. Amin tembok Haji Kasim tu. Tak ada kena-mengena yang hidup ataupun yang mati. Baik. Dan kata lagi musannif, Allah Ta'ala menjadikan ayat ini dan menolong bagi tiap-tiap ubat. Jadi ubat ni tuan-tuan bukan hebat tentang ubat tu. Hebat tentang kita ingat pada Allah ketika kita mengambil ubat. Ambil ubat ingat Allah. Jumpa ke doktor sebut sekian, makan ni.
Kita pun dalam duk dengar doktor pesan tak makan bahaya, tak bahkan bahaya, jaga pilah, jagalah, jaga. Dalam masa yang sama kita jaga, kita ingat ya Allah bagi sembuhku ya Allah, bagi sembuhku ya Allah. Hak ubat tu ubat, tapi hak Allah Taala tu lekat di hati hak utama kali. Bergantung ke ubat saja bahaya. Mayang benda. Ni awak ni tak mayang hari ni. Ubat tak makan lagi. Mana ubat? Ubat habis. Lepas tu bila nak semayang, tunggulah dia beli ubat lagi baru semayang. Ubatnya pasal semayang pun tak. Awak tak semayang dah lah ni, ubat habis pasal ubat habis tak semayang. Ada ubat tak ada ubat ke? Allah Ta'ala tu tetap sama je. Allah tak berubah. Bukan Allah tu tak, kalau ada ubat kita tak ingat dia, tak ada ubat baru ingat, bukan sebab tu dah. Allah ni ada ubat pun ada dia, tak ada ubat pun ada dia. Dia ni kekal lagu tu lah sedia dia. Maka yang menolong bagi tiap-tiap ubat ni ayat bismillah. Nanti jangan buat ubat pula kita buat ubat bismillah pula. Kita ni ngaji cerdik buat jual ayat pula. Banyak ada orang ambil kesempatan. Minyak apa jenis gamat tak gamat tulis apa? Minyak Bukit Uhud. Tu dia kita pergi Bukit Uhud tak pernah jumpa minyak pun kau meleleh minyak setitik-setitik kan pandai buh minyak Bukit Uhud. Kita kata dia ni awak nama Bukit Uhud, mai dari Bukit Uhud. Ada ke minyak Bukit Uhud? Mana ada? Orang je keliling tu ada lah. Oh janganlah duk reka nak bagi orang tertarik. Minyak tu. Minyak ubat apa? Minyak urut Masjidil Haram. Mana ada minyak meleleh tu. Nama je tak apa, tapi jangan duk pandai. Orang ni orang nak tak bagi tarik. Orang beli minyak Gunung Jerai. Cik. Padahal dia pergi jampi dah tu ya, dia duk pergi duk naik ambil gambar. Hasil dari Gunung Jerai. Padahal minyak bawah pitak naik atas nama. Kadang-kadang orang percaya Bukit Uhudnya ni. Ya Bukit Uhud mai dari Madinah. Tak ada hang saja nama menipu orang. Jadi kita kena ingat setiap bacaan bismillah itu maka menolong bagi tiap-tiap ubat. Dan kata lagi musannif mengkayakan daripada tiap-tiap yang papa. Orang yang kerap membaca bismillahirrahmanirrahim ini Allah Ta'ala akan beri kekayaan pada dia yang asalnya dia papa. Papa ke dana lah bahasa mudah kita, dia susah. Allah Ta'ala bagi kesenangan padanya dan menutupi daripada neraka. Maka bismillah ni bukan takat untuk dunia, di akhirat pun dia boleh bantu kita selamat dari pintu neraka Allah. Ini Allah Ta'ala bagi selamat ni pakai sampai akhirat. Dan aman daripada telan bumi dan daripada diubahkan kepada rupa binatang. Orang ni Allah Ta'ala pelihara daripada dijadikan telan di bumi. Gempa bumi ke dia tak telan, Allah tak telan. Ada saya jumpa dengan saya dengar bagaimana sahabat menceritakan hari kejadian di bumi Palu yang mana tenggelam bumi sedut tu. Ada satu wanita ni dia tak tenggelam, dia duduk dalam timbul-timbul atas tu. Di tangannya memegang Al-Quran yang kecil. Maknanya Allah tak tenggelamkan dia. Allah bukan nak tenggelam ikut suka, Allah Ta'ala boleh timbul-timbul ikan. Disebutkan di sini tidak ditelan bumi dan tidak diubahkan daripadanya kepada rupa binatang dan daripada dituduh orang selama berkekalan mereka itu membaca akan dia. Selagi dia duk baca bismillah jadi amalan dia, selagi itulah dia ini tidak akan dituduh orang di dunia ni. Apa pun Allah pelihara. Bahasa yang mudahnya dia pelihara. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah dunia, hidup ni Allah jaga. Tak dituduh, tak difitnah dan sebagainya. Kita ambil satu lagi tuan-tuan. Dan dikatakan ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibina an yaktubu fi diwanihi 400 hasanah. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, tiada daripada hamba yang berkata bismillahirrahmanirrahim
melainkan menyuruh Allah Ta'ala akan malaikat kiraman katibin, yakni malaikat kiri kanan kita. Nah, bahawa menyuruh mereka itu di dalam suratan amalnya 400 kebajikan. Jadi kata bismillahirrahmanirrahim sekali, malaikat ni akan catat 400 kebajikan. Sebut 2 kali berapa? Itu adalah kelebihan dalam hadis. Dia kita ni cerita pada kita tuan-tuan, menarik minat kita untuk terus beramal. Dah. Kalau duk cerita lah 400 ke 1000 ke, kalau tak beramal rugi lagu tu juga. Sebab tu kita ni bila belajar, kita nak bagi, ya Allah, tolonglah kami ya Allah, bagi faham dan jadikanlah ilmu ni manfaat. Manfaat ni bila kita duk dengar, kita jadi minat untuk beribadat benda tu, amal. Belum ni duk beramal la ilaha illallah dah, mengaji la ilaha illallah dah, beramal dah. Ustaz kami tu ubah tajuk, tinggal adalah la ilaha illallah. Kita macam tu lah tuan-tuan, tinggal benda tu. Waktu duduk tempat tu kita ingat lah, bila keluar tempat tu lupa. Banyak jadi lagu tu. Teringat Tok Guru saya cerita dalam kem tahanan ISA, kawan dia ni masuk juga. Mereka duduk di satu dewan yang besar tu, satu tempat yang besar tu, boleh semayang jemaah. Tok Guru saya jadi imam. Dia cerita waktu dia semayang, jemaah dia kawan-kawan yang lain lah. Habis bagi salam dia, kawan dia bagi salam belaka. Wirid sama-sama, doa sama-sama. Kali main belakang seorang kawan ni, waktu orang bagi salam, dia duduk sujud lagi. Orang duduk wirid, dia sujud lagi. Orang duduk berdoa, dia duduk sujud lagi. Sampai habis doa, dia duduk sujud. Maksud dia, sujud akhirnya lama. Sangat lama. Bayangkan kalau tuan-tuan wirid, orang duduk sujud tak bangkit lagi. Kita selalu sujud tak bangkit, tidur atau mati ya. Dua tu je. Kan? Tapi kawan ni tak, bukan saya cerita tadi dia mati tak. Memang setiap waktu dia semayang saja, memang sujud dia panjang. Satu hari tanyalah kawan-kawan dia ni, hang duk semayang sujud panjang-panjang lama-lama ni pasal apa? Hang minta apa lama sangat? Dia tanya dia. Dia beritahu lah, aku duk minta teringat ke anak bini aku tu. Sian anak bini aku tak silap saya kawan tu pun tinggal ke di luar tu, bini dua bukan seorang. Fikirlah 2 orang nanti tu depa nak urus macam mana lah. Aku minta ke Allah dalam sujud aku ni, moga bebas aku dengan cepat. Minta jadi dengan cara waktu sujud dia ni panjang. Nak jadi cerita tuan-tuan, memang permintaan dia ini Allah janji dah, ud'uni astajib lakum. Minta kat aku nak mustajab. Memang dia minta sungguh, setahun dia minta. Dia duduk setahun saja tuan-tuan, nak jadi cerita Allah makbul doa dia. Cukup setahun dibebaskan. Setahun dia. Tapi Tok Guru saya ni duduk 5 tahun. Lama lah sikit. Cerita ringkas dia, keluar Tok Guru bebas. Bila Tok Guru saya ni bebas saja, dia pergi carilah kawan dia ni, sebelum ni kaki sujud lama, 4 tahun tak jumpa. Cari jumpa. Sembang panjang. Kawan dia berkata, hang keluar dah. Aku baru keluar. Hang 4 tahun dah, nak buat apa? Dia ceritalah, aku buat kerja ni dan ni. Maka tanyalah Tok Guru ni, hang nak tanya hang sikit. Masa hang duduk sama-sama dalam camp dengan kami ni, tengok hang sujud lama minta kat dia. Lah ni hang duduk sujud lagi dah, lama macam tu. Kawan tu tanyalah, Tok Guru tanya. Dia kata aku dah bebas, hang tak sujud lah. Maksudnya waktu duduk dalam penjara tu, duduk sujud tiap malam tu, tiap hari sujud pasal nak bebas. Dah bebas sahaja, dapat dah benda tu, lepas tu tak buat dah lah. Sebab tu Tok Guru sayang apa? Allah Ta'ala ni dia suka kita duduk merengek dengan dia, kan? Duduk kepik dengan dia, sakit kepik dengan Allah. Demam sakit, demam kepik dengan Allah. Ada ujian, rugi, demam, sakit, bankrupt, kerja kena buang. Benda-benda ujian ni sebenarnya Allah suka sebab kita boleh merengek dengan dia. Benda hak senang bahagia ni, kita mula tinggal dia. Ini jadi masalah. Ya.
Sebab tu amalan hak kita duk mengaji, kita duk sebut ni belakang ni untuk kita kekal buat jadi amalan kita. La ilaha illallah ni sebut dia ni bukan hanya waktu sembahyang, luar sembahyang pun sebut bagi banyak. Hak kita bahas yang dulu. Cuma dalam bab ni malam ni bismillahirrahmanirrahim ini disebutkan 400 kebajikan dicatat dalam suratan amalnya. Dunia tak pakai suratan ni nah, akhirat baru pakai. Dunia ni dikira. Sebab tu dunia ni tuan-tuan, tempat yang kita kata tempat Allah suruh buat saja. Tapi masuk syurga tempat Allah suruh rehat saja. Tak payah buat apa dah. Penat tuan-tuan dah. Kesana ke sini. Hong Kong tak ada nak minum, kering, sambung pula. Macam itulah kerja pendakwah, cara macam tu. Saya tadi gerak mai dari Bandar Baru, ni pun Tebais sana. Jam di Juru, jam di Semarang Jaya. Allah. Tu tak saat saya buat siap dah jamuk. Abu nak berehat kan. Dia bila kita mai musafir jauh sikit boleh Allah bagi kita pakailah. Kan tak mau sembahyang kan tuan-tuan tak. Ada ketika kalau naik sembahyang kena imam pula, terkah pula, al-muk bawa lagi dah. Engkau ni nak pergi rehat sat. Lerah dulu. Boleh rehat lagi. No. Dunia ni memang lagu tu penat dia. Tadi saya pergi ambil adik saya di sekolah Ma'had Darul Faizin. Dia punya pengasas dia Ustaz Jeffrey Mahmudi. Tuan-tuan duk dengar dalam TV buat lalu tu. Dia ambil adik saya, habis dah mengaji tang tu. Lebih kurang 4 tahun lah mengaji. Selesai dah. Dia pun angkat barang penuh dalam bonet saya tadi ni pergi ambil. Tahun depan bulan 2 kot mereka semua nak terbang ke pelajar-pelajar mereka ni, lebih kurang 15 orang sambung belajar di Yaman. Di Yaman, di bumi Arab sana. Sempat saya jumpa dengan Ustaz Jeffrey pukul 2.30 saya sampai. Dia babak Ustaz Jeffrey dari KL pukul 3 dia sampai. Alhamdulillah sempat jumpa. Dia bagi tahu malam ni dia pukul sunnah. Pukul 4 petang keluar dah. Saya kata saya meragung. Sama-sama satu jalan dia. Maknanya apa? Dari KL sampai pukul 3, pukul 4 keluar balik dah. Tak ada rehat-rehat dah. Jumpa dengan anak murid dia tadi. Dia bagi nasihat. 15 orang akan pergi Yaman. Pelajar-pelajar dia. Adik saya pun salah seorang. Hak bongsu sekali. Baru-baru ni selesai syahadah Quran. Alif Lam Mim. Sampai An-Nas. Lebih kurang 20 jam macam tu lah. Dengan bacaan sekaligus. Salah 3 aja sangkut. 30 juzuk tuan-tuan bayang, 10 juzuk satu sangkut, 10 juzuk tu sangkut. Kita ni Al-Duha Bi'annah bersangkut-sangkut. Tak ada nak baca sangkut, tak ada baca sangkut. Allahu Akbar. Tapi saya tengok Ustaz Jeffrey sebut tadi. Nah, dia sebut kat pelajar-pelajar dia, saya pun ada sekali rezeki jumpa ambil adik, jumpa dia. Dia kata buat kita dunia ni, dia kata jangan fikir langsung. Pesan kat anak murid dia ni, jangan dunia ni menjadi fikiran kita. Pasal dunia ni Allah bagi, orang Quran ni Allah bagi, Allah jamin dah. Orang Quran Allah tetapkan bagi. Dia tak bagi dunia tuan-tuan, dia simpan habuan akhirat syurga Allah. Yang ni lah kita duk tahan, duk minta ke Allah Ta'ala, ya Allah, kalau kau tak bagi dunia aku senang pun tak apa. Tapi tolonglah bagi akhirat aku senang, minta ke Allah. Allah Ta'ala bagi kat kita ni kedua aja. Boleh siap-siap dunia ataupun boleh di akhirat nanti. Boleh azab dunia siap-siap ataupun di akhirat kena azab. Pilih dah. Kalau dunia ni kita kena sakit, alhamdulillah lah, moga-moga akhirat Allah tak sakitkan kita dah. Kalau dunia ni kita senang sangat, tolong-tolong jaga-jaga kata ulama, takut akhirat Allah lagi susah. Sebab banyak orang senang banding orang susah. Senang dia sombong. Dia jadi lupa ke Allah. Banyak kisah yang kita sebut tu Allahu Akbar. Sebab itulah kita kata di sini tuan-tuan, umat Nabi ni Allah Ta'ala bagi umur kita ni tak panjang. Sebut bismillah saja boleh 400 dah kebajikan. Kalau kita nak kira yang ni tuan-tuan, jangan kita buat 10 dapat 4,000 kita kata tak payah baca dah. Buatlah berterusan kerana Nabi ini
memberi kat kita ni semangat untuk kekalkan ibadat. Jangan tinggal benda yang Allah nak bagi. Kalau kalian tinggal, kalian akan sangat rugi. Dan kita ambil satu hadis Nabi yang terakhirnya, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dhunubihi dharrah. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa berkata bismillahirrahmanirrahim sekali, maka tiada tinggal daripada dosanya kadar semut yang kecil juga pun daripada dosa yang kecil. Bismillah ini dia boleh menghapuskan dosa-dosa yang kecil sahaja. Dosa besar ni kena bertaubat pada Allah Ta'ala lah, kena mohon pada Allah Ta'ala. Tak cukup bismillah, 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 tak cukup. Sama macam kita tinggal semayang dulu. Tinggal semayang sengaja berdosa. Dosa anak. Dulu kita selalu tinggal sengaja. Cukupkah kita istighfar saja? Istighfar, diampunkan dosa-dosa kecil. Dengan taubat kita, kena buat pula qada dia, baru Allah terima. Ini dah amalan-amalan macam ni disebutkan, dihapuskan dosa-dosa yang kecil sahaja. Jadi saya kira tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan sekadar itu sahaja dahulu. Kerana kita akan teruskan dengan tahlil yang diniatkan oleh sahabat. Jadi saya kira insya-Allah yang baik semua daripada Allah Ta'ala, yang lemah yang kurang kelemahan saya sendiri. Hakikatnya semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya minta izin Ustaz minum sikit, dari tadi tak sempat. Jadi alhamdulillah dapat peluang kita minum sikit. Kadang-kadang cakap tak dah nak minum, balik-balik pula dalam kereta tak ada air pula, dah harga sampai ke jalan. Jadi minum siap-siap aku lupa. Jadi insya-Allah sebelum kita nak selesaikan tahlil, seperti biasalah tuan-tuan, saya minta maaf banyak-banyak. Malam ni saya kira adalah malam pertemuan kita yang terakhir lah. Saya mungkin tak dapat hadir lah tempat tuan-tuan dengan kesebabkan kesibukan masa untuk tahun ni, program yang padat. Saya minta maaf untuk tahun ini, mungkin inilah terakhir untuk saya main kat tuan-tuan. Panjang umur, insya-Allah kita jumpa tahun depan pula. Jadi tahun ni saya tak dapat hadir lah, kena sibuk program saya. Tahun ni penuh dah. Tahun ni penuh dah sampai hujung tahun. Tahun depan insya-Allah kita jumpa balik. Jadi begitulah selalunya. Kan kuliah bulanan. Bulan ni bulan 12, tahun depan bulan 1 pula. Jadi jumpa tahun depan lah. Jadi kalau nak jumpa lagi, besok pagi sekali lagi di masjid. Itulah jumpa untuk tahun ni. Lepas tu saya tak jumpa dah tuan-tuan untuk tahun ini. Maksudnya seperti biasa tuan-tuan, sebelum kita selesai tahlil ni, adalah barang-barang yang saya bawa, tabung pun saya bawa. Sekiranya nak infaklah untuk kali terakhir untuk tahun ni. Kan? Barang-barang hari ni alhamdulillah yang berhajat untuk ubat mata. Hari ni ada ubat mata untuk tuan-tuan yang berhajat. Alhamdulillah saya dapat dah produk sehari dua ni. Adalah ubat mata, ikan bilis, sotong kering, minyak terapi zaitun. Itu sajalah saya ringkaskan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ila hadin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح آبائه وأزواجه وأصحابه والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا على هذه النية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم استغفر الله العظيم سواء أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نعوذ بها وبهذا بعد إن شاء الله تعالى من الآمنين ورحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأزواجه وأصحابه والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا وخصوصا على هذه النية ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم الثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ووالديهم ومشايخنا ومشائخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم اجعله في صحائفنا وصحائف والدينا وسادة الحاضرين ووالديهم عم الجميع بالرحمة والرضوان وأدخلنا وإياهم في فسع الجنان يا هنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم منا تقبل يا كريم. Sekian daripada saya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.